Assalamualaikum, nama saya Nurnisa Dayana dengan matriks nombor 207790 akan melakukan refleksikan diri mengenai pengalaman awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa terletak di Bandar Baru Bukit Sentosa, Hulu, Selangor. Keluasan sekolah ini adalah sekitar 11 ekar dan menelan lebih kurang belajar RM4.25 juta. Bangunan sekolah ini terdiri daripada lot 1.69 sebanyak 6 blok telah dibina ketika itu. Kalau anda nak tahu, sekolah ini telah diberi suntikan dana lebih kurang RM4 juta oleh syarikat Talam Industri Sendirian Berhad. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa pada mulanya diterajui oleh Encik Banak bin Jakarsi selaku pengetua pertama di sekolah itu. Dan sejak daripada tahun 2019 sehingga kini, Puan Zarina binti Abdul Rahman merupakan pengetua bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa terdiri daripada 7 blok, iaitu blok A hingga blok G. Blok A terdiri daripada bilik-bilik utama seperti bilik guru dan juga pejabat. Jadi, sebagai seorang bakal kaunselor, antara infrastruktur sekolah yang akan dilihat oleh saya sudah semestinya adalah bilik kaunseling. Pakai antara gambar-gambar yang diambil oleh saya semasa POS dijalankan. Boleh dikatakan bilik kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa amatlah teraputik dan juga menyebabkan murid berasa teruja untuk memasukinya. Terdapat 2 bilik untuk menjalankan sesi kaunseling, iaitu bilik kaunseling individu dan juga bilik kaunseling secara kelompok. Anda boleh lihat gambar di sebelah saya. Di hadapan bilik kaunseling individu dan juga bilik kaunseling kelompok merupakan tempat guru-guru kaunseling duduk untuk menjalankan kerja-kerja harian mereka. Selain itu, antara bilik lain yang sering digunakan oleh guru kaunselor adalah bilik seminar Hamzah Al-Fansuri. Bilik seminar Hamzah Al-Fansuri adalah orang kata satu aras dengan bilik kaunseling, di mana sebelah bilik kaunseling adalah bilik disiplin dan sebelah bilik disiplin adalah bilik seminar Hamzah Al-Fansuri. Mengapa bilik seminar adalah berdekatan dengan bilik kaunseling? Kerana kebanyakan aktiviti dilakukan di bilik seminar Hamzah Al-Fansuri jika melibatkan sebilangan pelajar yang besar, kerana bilik kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa adalah agak kecil. Baiklah, selesai sudah kita pengenalan mengenai Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Sekarang kita pergi kepada budaya sekolah dan budaya kerja. Walaupun hanya 10 hari saja saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa, tapi banyak pengalaman dan orang kata perkara yang saya dapat. Baiklah, antara budaya Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa yang saya dapati adalah budaya guru penyayang. Saya berpeluang untuk mengikuti guru kaunselor saya untuk menyambut kedatangan murid pada setiap pagi. Dan juga terdapat juga guru bertugas yang akan menyambut kehadiran murid pada setiap pagi. Seperti selamat pagi, assalamualaikum, dan pandangan saya, apabila budaya ini aktif dijalankan di sekolah, maka pelajar akan rasa dihargai dan mereka akan berasa semangat untuk datang ke sekolah kerana mereka yakin ada orang yang menghargai kedatangan mereka. Dan itu terdapat juga budaya memberi salam di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Pada pertama kali saya menjejak kaki di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa, saya amat terkejut kerana walaupun mereka tidak mengetahui saya, tetapi kebanyakan pelajar akan memberi salam dan mereka mempunyai hormat yang tinggi amat kepada guru walaupun guru tersebut tidak mengajar mereka. Seterusnya terdapat juga budaya berkumpul di tapak perhimpunan sebelum memulakan PDPR. Ini mereka melakukan perhimpunan pada setiap hari, iaitu dibahagikan kepada 2, iaitu perhimpunan rasmi dan juga perhimpunan tidak rasmi. Perhimpunan rasmi dilakukan pada edisi di mana mereka perlu memakai pakaian formal. Perhimpunan tidak rasmi mereka hanya perlu menyanyikan lagu sekolah dan hanya terdapat guru bertugas saja yang akan memberikan informasi kepada pelajar-pelajar. Seterusnya terdapat juga budaya membaca Yasin dan melafazkan Asmaul Husna. Budaya Asmaul Husna dilakukan pada setiap hari Jumaat, manakala budaya membaca Yasin dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali, dan juga jika terdapat
kes kematian yang melibatkan warga sekolah, mereka juga akan membacakan Yasin. Saya yakin dengan jika budaya ini diteruskan, maka ikatan ukhuwah silaturahim antara warga sekolah akan lebih rapat. Seterusnya terdapat juga budaya datang awal ke sekolah. Melihat bahawa seawal 7 pagi sudah terdapat pelajar, kita menepati masa ataupun awal, maka dia akan melatih sifat disiplin dalam diri pelajar. Dan baiklah, seterusnya kita beralih ke budaya kerja sekolah menengah kebangsaan Bukit Sentosa. Budaya kerja yang dapat dilihat seusai saya datang ke sekolah itu adalah budaya bertanggungjawab dan berdedikasi. Saya apabila guru tersebut sanggup korbankan masa, guru sesi pagi sanggup korbankan masa mereka bersama keluarga dengan membuat kelas tambahan pada hari Sabtu ataupun seterusnya terdapat juga budaya pengurusan masa yang cekap. Kita tahu menjadi guru bukanlah hanya mengajar, perlu menjadi penasihat bagi aktiviti kelab yang dinaung oleh mereka. Seterusnya terdapat juga budaya kerjasama dalam kumpulan. Dapat juga dilihat apabila jika terdapat aktiviti yang perlu diajarkan di dalam di bawah kelab yang mereka naungi, mereka perlu bekerjasama dan dapat lihat kebanyakan guru bekerjasama untuk memajukan ataupun untuk menjayakan aktiviti tersebut. Terdapat juga budaya pemikiran terbuka di mana guru-guru tersebut menerima nasihat ataupun orang kata teguran yang diterima oleh mereka daripada guru lain. Saya juga dapat melihat refleksi terhadap aktiviti dan juga proses PDPR. Dilihat bahawa proses PDPR hanya tidak berlaku pada one way saja, iaitu hanya cikgu saja yang bercakap tu semua, tetapi berlaku secara dua interaksi, iaitu guru mungkin memberikan macam tugasan dan pelajar juga akan bertanya dan juga mungkin pelajar akan membentangkan. Jadi proses pembelajaran akan lebih efektif dan amalan pedagogi yang diamalkan adalah seperti bertanya soalan kebat ataupun membuat pembentangan, di mana perkara-perkara itu akan lebih menyeronokkan dan aktiviti pembelajaran seterusnya akan meningkatkan kecemerlangan murid dalam sesuatu tajuk. Contohnya adalah apabila mereka perlu membentangkan tajuk yang mereka dapati di hadapan kelas, seterusnya menjawab soalan daripada rakan sekelas yang tidak mampu menjawab. Sekiranya soalan tersebut benar-benar pelajar tersebut tidak mampu menjawab, barulah guru tersebut akan menjawab soalan tersebut, di mana saya rasa teknik itu sangatlah efektif. Alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar juga saya dilihat dapat digunakan dengan efektif, iaitu alat bantu mengajar contoh adalah seperti komputer riba, iPad dan juga orang kata projektor, dan juga orang kata bahan bantu mengajar adalah seperti kertas kajang dan juga macam pen yang digunakan dengan sangat baik bagi membantu proses PDPR. Proses pembelajaran adalah mengikut amalan konstruktivism ataupun orang kata two way, dan juga teacher center dan juga student centered learning SCL, di mana amalan ini amatlah digalakkan dan dalam dan seterusnya rancangan pengajaran harian juga dilihat sangat teratur. Dari segi sudut kaunseling pula, saya dapat melihat beberapa proses yang perlu dilalui sekiranya pelajar ingin melakukan sesi kaunseling. Yang pertama adalah mereka perlu menulis di borang yang disediakan, dan guru akan melihat di mana pelajar yang perlu melakukan sesi kaunseling dengan segera, dan seterusnya melakukan sesi kaunseling secara privasi. Dan saya dapat melihat bahawa untuk menjadi sebagai guru bukanlah perkara yang mudah, dan sebagai seorang guru kaunselor, saya harus mempersiapkan diri dengan pelbagai orang kata nilai-nilai yang perlu diterapkan, seperti berani untuk mencuba sesuatu yang baru bagi menolong murid, dan juga kreatif dalam mencuba pelbagai aktiviti. Mulanya sesungguhnya pengalaman awal di sekolah ini telah membuka mata saya bahawa menjadi seorang guru bukanlah tugas yang mudah, dan sebagai seorang bakal kaunselor, saya harus mempersiapkan diri saya dengan nilai-nilai yang perlu saya terapkan dalam diri saya, seperti menjadi seorang kreatif, menepati masa, dan juga budaya guru penyayang. Yang PAS dapat menggalak pelajar untuk berkhidmat dalam profesi guru kerana ia telah membuka mata pelajar seperti saya bahawa menjadi seorang pendidik ini, jika dilakukannya dengan betul, maka ia akan menjadi sebuah
profesi yang seronok dan mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri untuk memajukan anak bangsa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.